Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri video saya menjelaskan buku 40 persoalan qadar dan qada. Siri video ini saya tandakan dengan QQ, hashtag diikuti dengan nombor. QQ adalah singkatan untuk qadar dan qada, sementara nombor pula menunjukkan siri video yang ke berapa. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama, yang ini bolehkah kita membicarakan qadar dan qada sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan? Ini kerana di sana terdapat beberapa hadis yang melarang perbicaraan qadar dan qada. Jawapannya ya, memang terdapat beberapa hadis yang pada zahirnya kelihatan melarang atau menegah perbicaraan qada dan qada. Antaranya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Sebelum itu sedikit pengenalan. Ada dua imam dengan nama yang hampir sama. Pertama, Imam At-Tabarani yang wafat tahun 360 Hijrah, dan yang kedua ialah Imam At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijrah. Kedua-duanya ahli hadis, namun Imam At-Tabari masyhur dengan kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, sementara Imam At-Tabarani masyhur dengan kitab hadisnya. Jadi sekarang kita sedang merujuk pada kitab hadis beliau, yakni Al-Mu'jamul Kabir, hadis nombor 1427 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah, hadis nombor 34. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza zukira ashabi fa'amsiku wa iza zukiran nujumu fa'amsiku wa iza zukiral qadara fa'amsiku." Bermaksud, jika para sahabatku dibicarakan, maka diamlah. Jika bintang-bintang dibicarakan, maka diamlah. Dan jika takdir dibicarakan, maka diamlah. Dalam sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi pula, Imam At-Tirmizi wafat tahun 279 Hijrah, dalam kitab sunannya, hadis nombor 2059, atau penomboran lain hadis nombor 2133 dengan darjat yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami sementara kami ketika itu sedang berselisih tentang persoalan takdir. Maka baginda marah sehingga wajahnya menjadi merah dan kedua-dua belah pipinya umpama buah delima yang merekah. Jadi kemarahan tu nampak di air muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, "Abihaza umirtum am bihaza ursiltu ilaikum? Innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hazal amri. Fi hazal amri azamtu alaikum alla tatanaza'u fihi." Bermaksud, apakah dengan ini, apakah untuk urusan seperti ini kalian diperintahkan, atau apakah kerana urusan seperti ini aku diutuskan kepada kalian? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian telah binasa, tidak lain kerana mereka berselisih dalam urusan ini. Yang ini takdir ya. Aku sungguh-sungguh meminta kalian agar jangan berselisih mengenainya. Okey, demikian dua buah hadis yang pada zahirnya kelihatan seperti melarang atau menegah berbicara tentang takdir. Walau bagaimanapun, jika kita mengkaji lanjut atau kita mengkaji penjelasan para ulama, kedua-dua hadis ini tidaklah bermaksud untuk melarang perbicaraan qadar dan qada secara mutlak. Ini kerana jika kita merujuk kepada keseluruhan Al-Quran dan As-Sunnah, didapati terdapat sekian banyak ayat dan hadis yang membicarakan tentang qadar dan qada. Maka apa yang dimaksudkan oleh kedua-dua hadis ini ialah larangan daripada membicarakan qadar dan qada
tanpa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasannya, tanpa merujuk penjelasannya oleh para ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, kalau kita rujuk balik hadis pertama tadi tu, bukan tidak boleh langsung berbicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum, kerana di sana memang terdapat hadis-hadis yang membicarakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksudkan ialah membicarakan apa yang tidak baik ataupun membicarakan dari sudut negatif, ya, seperti pengelibatan ataupun peristiwa perang Jamal dan perang Siffin. Demikian juga tentang bintang-bintang. Orang Arab ketika itu memang menggunakan bintang untuk navigation, dan bila nak guna untuk navigation sudah tentu mereka berbicara tentangnya, belajar tentangnya, mengajar anak-anak tentangnya, kan. Jadi yang dimaksudkan ialah menggunakan ataupun larangan yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menggunakan bintang itu untuk meramalkan perkara yang baik dan buruk seperti astrologi dan zodiak, ya. Jadi itulah yang dilarang. Maksudnya bukanlah dilarang membicarakan tentang bintang-bintang secara mutlak, tetapi larangan ialah sebab adanya masyarakat ketika itu sampai sekarang ini, bintang itu digunakan untuk menentukan, untuk meramalkan nasib baik dan buruk seperti zodiak, seperti astrologi dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya dilarang. Okey, astrologi, ya, bukan astronomi. Okey, baik. Maka demikian jugalah dengan takdir, yang dilarang ialah membicarakannya tanpa ilmu. Adapun membicarakannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia dibolehkan. Demikian juga bagi hadis yang kedua, Imam At-Tirmizi sendiri meletakkan bab baginya sebagai berlebih-lebihan atau tasydid dalam membicarakan qadar, dalam membicarakan takdir. Selain itu, qadar dan qada adalah berkenaan ilmu Allah, hikmahnya dan rahsia di sebalik ciptaan dan pengurusannya. Justru kita tidak boleh membicarakannya melainkan dengan merujuk kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah yang sahih. Akal kita sebijak mana sekalipun tidak akan mampu menggapai ilmu Allah walau sedikit jua. Ini penting untuk ditekankan, kerana sebahagian umat Islam dari dulu sampai kini ada yang cuba berbicara berkenaan qadar dan qada berdasarkan teori-teori akalnya. Mereka menerima apa yang sesuai, mentakwil apa yang berlainan dan menolak apa yang janggal menurut akal mereka, ya. Mereka tidak sedar bahawa tindakan itu sebenarnya menceroboh ke dalam wilayah ilmu, hikmah dan rahsia Allah. Sebab itulah qadar dan qada ini sesuatu yang kita kata sangat luas, kerana ia berkaitan dengan ilmu Allah, hikmahnya, pengurusannya, penetapannya yang kita memang tidak dapat untuk menjangkauinya, untuk menggapainya walaupun sedikit saja. Jadi sebab tu sangat penting apabila ingin berbicara tentangnya, kita merujuk kepada keseluruhan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sebahagian. Sebab kalau seperti dalam video sebelum ini tentang pendahuluan ataupun mukadimah, apabila saya menerangkan tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah, kalau kita baca hujah mereka pun ada dalil juga daripada Al-Quran, ada dalil juga daripada hadis. Cuma mereka mengambil sebahagian dan menolak sebahagian. Qadariyah mengambil sebahagian, okey, dan menolak ataupun mendiamkan yang sebahagian lagi. Jabariyah pula pun sama juga, ya. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengambil semua dalil-dalil, semua ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berbicarakan tentang qadar dan qada, dan kita membuat kesimpulan atau kita pun beriman berdasarkan keseluruhannya dan bukan sebahagian sahaja. Sebenarnya kalau kita rujuk semua aliran-aliran ini, Khawarij ke, Syiah ke, Mu'tazilah ke, Qaramitah ke, dan macam-macam lagi tu, mereka ni Jahmiyah ke, mereka ni ada dalil sebenarnya. Kalau kita tak payah baca lah, kalau baca kan kitab mereka ke apa, ada ayat Quran dan hadis semua, tapi sebahagian-sebahagian saja, ataupun tanpa dengan kefahaman yang betul. Sebab tu kita ni Al-Quran, kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut kefahaman salafus soleh.
Okey, menurut kefahaman generasi awal umat Islam. Tak cukup Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi menurut kefahaman generasi salafus soleh. Tu ada sambungan di situ tu ya. Maka sekali lagi lah sangat penting untuk merujuk kepada keseluruhan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman salafus soleh. Tidak boleh hanya sebahagian-sebahagian sahaja. Okey. Jadi justru sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan membicarakan qada dan qada ini ialah kita ni di pertengahan. Kita tidak membolehkannya secara mutlak dan tidak pula melarangnya secara mutlak. Kita membicarakannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Diam pada apa yang didiamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan menangguhkan apa yang kita tak faham. Sebab ada certain things tu akal kita tidak dapat menjangkauinya. Maka kita tangguh dulu. Mungkin kita akan jumpa ulama yang menjelaskannya dengan lebih tepat. Kita sendiri yang kajian belum cukup meluas ke, ataupun macam saya kata, kita belum dapat memahaminya lagi ya. Baik. Seperkara lain, sebagai tambahan, ini tak dalam buku, tambahan di sini ya. Baik, sebagaimana kita tidak boleh membicarakan qadar dan qada tanpa Al-Quran dan As-Sunnah, juga tidak boleh berlebih-lebihan membicarakan takdir mahupun berselisih tentangnya. Demikianlah juga sepatutnya sikap kita terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita ialah di pertengahan. Kita tidak mengabaikannya secara keseluruhan dengan berkata semuanya itu diserahkan kepada Allah. Yang ini apa yang disebut sebagai tafwid. Kita juga tidak berlebihan membicarakannya sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk, atau mengubah-ubah apa yang telah Allah sifati dirinya, atau menambah-nambah sesuatu istilah, sesuatu perkataan, sesuatu perbincangan yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak ada. Okey, jadi satu ekstrim, semuanya diserahkan kepada Allah sampai-sampai tak ada manfaat, tak ada tujuan, tak ada apa-apa peranan. Allah SWT mengkhabarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita juga tidak dalam satu ekstrim yang lain, di mana berlebih-lebihan pula, sama ada menyamakan dengan makhluk ke, mengubah ke, atau dengan perbincangan-perbincangan yang kita pun macam, yang duk bincang tu apa hal? You are not talking about your friend, you are not talking about yourself, you are talking about Allah. Kalau Allah sendiri tak membicarakannya, kamu duk bicara apa kan? Jadi sikap kita ialah di pertengahan, yakni kita beriman kepadanya, menetapkannya sebagai sifat Allah sebagaimana yang layak baginya, dan menyerahkan kaifiatnya, bagaimananya, ciri-cirinya kepada Allah, sambil menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Kita juga menahan diri daripada berselisih atau bertengkar tentangnya, kerana ia adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan akal kita. Baik, sehingga sini saya dahulu untuk bab yang pertama atau soalan yang pertama. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk soalan yang kedua pula. Sementara itu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.